Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'ahudah thumma amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula pembacaan kita dalam kitab Nurul Uyun fi talkhis sirati al-amin al-ma'mun karangan al-imam Ibn Sayyidin Nas rahimahullahu ta'ala wa radi'an, berkenaan dengan makanan Nabi SAW. Ya, jangan tengok apa yang disukai oleh Nabi SAW dan apa yang tidak disukai. Kita tengok. Okey, baik. Kata musannif rahimahullah, makanan Nabi SAW, Nabi sesekali tidak akan makan dari harta zakat. Itu pertama, Nabi SAW tidak akan makan daripada harta zakat. Dan Nabi, begitu juga ahli keluarga Nabi SAW, terutamanya daripada Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dia bawa diharamkan bagi mereka itu zakat. Bila bawa itu diharamkan daripada mereka itu zakat. Cuma berdasarkan fatwa ulama-ulama yang terbaru ni, ahli bait, kan sepatutnya kita kata tak boleh menerima zakat. Ada perkataan Syekh tu depan tu, Syekh Sharifah kan, Al-Habashi, Al-Haddad, Al-Ahya, apa semua tu, patutnya dia tak boleh terima zakat. Tapi disebabkan berubah dah zaman, dia panggil kalau dulu harta-harta diwakafkan kepada, ada khusus wakaf kerajaan untuk ahli bait ni, untuk jaga ahli bait kan. Jadi disebabkan zaman sekarang ni dah tak ada dah. Orang di sini macam buat tak tahu, buat lebih kurang, ambil indah tak indah. Jadi antaranya yang memfatwakan adalah Imam Bajuri, memfatwakan bahawa dibenarkan bagi ahli bait, iaitu keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, untuk mengambil harta zakat, untuk makan daripada harta zakat. Boleh nampak tak? Okey. Bahkan baginda akan memakan dari hadiah pemberian orang. Ni maksudnya hadiah tak apa kan, tapi kalau zakat tidak. Dan akan membalasi pemberian mereka. Nabi akan membalasi pemberian. Kalau dia dah bagi makanan kepada Nabi, Nabi akan bagi balik. Dan antara yang Nabi SAW ajar juga adalah antara adab kita apabila orang bagi something, jangan tolak. Jangan tolak. Itu adalah adab kita lah dengan orang lain. Terutamanya dia, jangan tolak 3 perkara yang Nabi SAW sebut. 3 perkara apa dia? Pertama, at-tib, iaitu wangian. Kalau orang bagi hulak kita wangi, sila-sila calik kan. Jangan tolak, tak apa, terima kasih dah, ambil kan, dia buat baik lah. Ambil, jangan tolak 3 perkara. Makruh tolak wangian, yang pertama. Yang kedua, tolak bantal. Jangan tolak bantal. Orang bagi bantal, tidur terus lah. Kan? Tak boleh tolak bantal. Yang ketiga, jangan tolak raihanah, iaitu tolak bunga. Orang bagi bunga, sila cik bunga kan. Ambil bunga tu kan. Bagus, sebab bunga tu antara benda-benda yang baik. Okey, dia ataupun benda-benda yang lain, makanan jangan tolak lah kalau orang bagi kan. Di pula kata tak sedap ni, bau pun terasa hati orang tu. Okey. Baginda pernah mengikat batu di perut baginda yang mulia kerana menahan lapar kan. Tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang masyhur dalam perang Khandaq, diriwayatkan bahawa apabila Nabi menyangkul bersama-sama golongan Ansar dan juga Muhajirin, nampak Nabi ikat batu dekat perut Nabi. Kan kalau ikat batu tu maksudnya supaya mendekatkan sikit perut yang ke dalam, maksudnya bagi nampak dalam, bagi rasa macam perut terisi. Saja bagi rasa macam perut terisi. Sebab lapar sangat tu. Kita tak pernah lah Nabi ikat batu kan. Cuma kalau zaman Jepun je nak lu, kalau Haji Nazar. Dah zaman saya sebab kan. Bila dulu makan dia makan ubi kan. Okey, bagilah ke ubi. Ikat batu tak apa tu makan. Kerana menahan lapar, sedangkan Allah telah mengurniakan kepada baginda kunci-kunci khazanah bumi. Tu Allah Taala bagi kepada Nabi tu. Namun baginda tidak menerimanya dan memilih untuk mendapat bahagian di akhirat. Tu Nabi SAW. Tidak akan melebihkan dunia. Kalau kita nak majlis kan, tapi Nabi tidak akan melebihkan dunia berbanding akhirat. Baginda pernah memakan roti belukkan cuka dan berkata, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka tahu cuka adik? Adik tahu cuka? Asal apa cuka? Manis? Pahit? Masam. Cuka sama masam. Bukan pahit Okey. Nabi SAW kan, kalau ada roti tu, tak ada benda nak cicah kan. Cicah dan cuka
Kan? Lepas tu Nabi SAW kalau makan dengan cuka, dia kutuk cuka. Tak ada. Dia kata, Nabi kata apa? Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk lah, cuka. Dia tak ada benda lain. Ni boleh elok tadi. Kan? Tapi kebanyakan Nabi akan cucah dengan minyak zaitun. Itu selalunya lah. Kan? Ataupun jadikan sebagai daging. Nanti dia akan sebut lah. Cuka. Tapi adakah maksudnya memang betul-betul cuka adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik lauk? Hadis yang seterusnya ada dalam hadis lain, Nabi kata sebaik-baik lauk adalah apa? Lahmun, iaitu berdaging. Itu kalau lahmun itu paling Nabi suka, lahmun, daging. Tapi cuka ni sebaik-baik dia sebab apa? Dah tak ada benda lain lah. Kalau tak ada benda lain, tu Nabi SAW puji tu. Okay. Baginda juga memakan ayam dan angsa. Kan? Angsa dalam masyarakat mengibah hubara. Ayam mengibah ayam. Dajjal. Dajjal jatuh ayam. Angsa mengibah hubara. Kita tengok dengan bahasa Arab tu kan. Dan baginda amat menyukai labu dan bahagian paha kambing. Labu atau labu. Cuma labu di sini, cuba saya tengok dalam tafsiran beberapa ulama, adakah labu kuning tu? Labu kuning tu kita panggil labu kuning, labu kan. Satu lagi labu air. Labu air tu kundur kan. Kundur tu labu air kan. Cuma ulama setengah-setengah dia mentafsirkan sebagai kundur. Maksudnya labu air. Setengah-setengah menafsirkan sebagai labu kuning. Dia panggil qar'un asali. Labu kuning dia masalah panggil qar'un asali. Tapi tak apa tulislah dua-dua pendapat tu. Boleh tarjih dari mana-mana. Kemudian bahagian paha kambing. Tu memang Nabi suka semula. Paha kambing. Dan bahasa Arab panggil zira'. Okey. Baginda juga memakan minyak zaitun. Ni paling benda yang Nabi suka. Dan melumurkannya di rambut. Jadikan sebagai minyak rambut. Kata baginda Nabi SAW, kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu minasyajarati mubarakah. Tambah alif lam tu. Saya tertinggal alif lam. Asyajarati al-mubarakah. Bukan mubarakah saja. Apa maksud dia? Makanlah minyak zaitun dan minyakkan rambut kalian dengannya, kerana ia datang dari pohon yang diberkati. Itu penting lah. Itu penting minyak zaitun. Minyak zaitun ni banyaklah kelebihan dia. Antaranya baik untuk jantung. Kalau kita letak minyak zaitun, saya kan ada masalah kelemumuan kan. Letak minyak zaitun, dia hilang masalah kelemumuan. Sebab apa kering saya punya kulit kepala ni. Letak minyak zaitun, settle. Jadi belilah minyak zaitun. Tapi saya tak jual lah. Saya beli kat kedai mana-mana lah kan. Okay. Baginda akan makan menggunakan 3 jari baginda dan menjilatnya tak kalah selesai. 3 jari je lah. 3 jari ni. 3 jari ni. Boleh? Dan kemudian akan menjilat dia. Jilat je lah. Kan? Lepas tu semua. Ataupun 3 kali Nabi sebut. Itu. Semua sekali. 3 kali. Boleh lah. Lepas tu cuma dalam riwayat lain, rubbama yasta'in bi rabi'ah atau khamisah. Dalam riwayat lain, terkadang Nabi akan menggunakan 4 jari ataupun 5 jari juga. Kalau jenis makanan, berdasarkan jenis makanan lah. Kalau makanan macam nasi, 3 jari tak boleh. Boleh ke 3 jari? Jenuh. Dia angkat kan, ambil 5 tak apa. Kata jangan cerdik sangat kan. Saya ikut sunnah 3 jari, tak kena ada jenis makanan dia. Satu dari riwayat disebut rubbama yasta'in bi rabi'ah khamisah. Maksudnya kadang-kadang Nabi akan guna jari ketiga, jari keempat, jari kelima. Bila barang boleh faham lah. Okay, makan Nabi SAW. Makan dengan apa? Makan dengan jari elok kan makan dengan sudu? Adik, jari elok, tu sunnah Nabi SAW. Makan sudu bid'ah, haram. Kita dah haram, boleh makan sudu, cuma cuma aula kita makan dengan jari. Tu dia kata sains-sains macam-macam kan. Enzim lah apa tu saya tak tahulah. Okey. Baiklah. Baginda juga memakan roti yang diperbuat daripada barli dengan tamar. Dipanggil apa? Barli tu syair dengan tamar. Maksudnya kadang-kadang lauk Nabi tu roti dengan tamar, makan dengan tamar. Tamar maksudnya kurma kering. Tu maksud tamar lah. Tembikai dengan kurma basah kan, iaitu rutab. Tembikai. Lepas tu dengan kurma basah makan sekali. Dalam riwayat Nabi sebut dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi guna kedua-dua belah tangan. Maksudnya ada sebelah ni rutab, sebelah lagi pada tembikai. Sebelah ni, sebelah lagi. Ni, sebelah lagi. Macam itulah. Boleh tak? Okey.
Tapi ustaz tangan kiri lah, tapi bukan, maksudnya larangan Nabi SAW menggunakan tangan kiri itu adalah apa? Tak kala tangan kanan tak buat apa, guna tangan kiri saja. Itu larangan. Tapi kalau apa? Kalau dah memang macam banyak kita apa guna dua-dua pun tak apa. Tak ada masalah. Itu bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Lihat? Ha? Nampak tak elok dua tangan. Cuba tak elok sikit. Dia pergi apa? Kalau dalam Imam Ghazali sebut dia syarah. Syarah tu nampak menunjukkan apa? Menunjukkan kita punya apa? Nak syahwat makan tu kuat. Tu. Kepada hak kebiasaan orang, tapi pada Nabi apa, sebab dia nak cepat, Nabi tak akan makan masa lebih daripada beberapa masa. Makan tu untuk apa? Untuk nak isi perut sikit lah. Dia makan cepat ambil ni. Settle. Okay, kita lagi lama lagi kan? Dah sejam ni tuan. Tak apa, makan lagi. Tu jadi apa? Syarah. Tambah lagi. Orang tuan rumah pun seronok. Tambah. Kita pun tambah. Betul kan? Kan? Itu dipanggil syarah, iaitu tambah apa? Syahwat ta'am, syahwat suka makan. Itu disebut Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian kata dia lagi, itu kata Imam Ibn Sayyidin Nas, dan tamar dengan keju atau mentega, yakni az-zubdu. Kan, az-zubdu iaitu mentega. Nabi akan makan apa? Tamar ataupun dengan apa? Dengan keju sekali. Tamar tu maksudnya kurma kering lah dengan keju. Ataupun dengan apa? Mentega. Mentega dulu bukan dibuat daripada macam kita mentega sekarang ni, dibuat daripada ni kah? Apa? Dibuat daripada pokok kan? Kita minyak sayuran kan? Minyak sawit. Tapi yang ni kalau dulu Nabi minyak haiwan, minyak lembu. Mentega daripada minyak lembu lah. Benar? Itu dia akan makan kat situ. Okay. Baginda juga agak amat menyukai madu dan halwa, yakni manisan. Suka sungguh kalau madu, terutamanya siapa dia yang di kalangan isteri Nabi yang selalu banyak simpan madu? Sayyidatina Hafsah. Kan? Memang ni memang tu kadang-kadang orang jealous lah tapi kan. Betul, Sayyidatina Hafsah yang paling pandai masak sekali. Di kalangan apa? Di kalangan apa, isteri Nabi. Buat apa? Buat halwa, memang Sayyidatina Hafsah memang pandai. Memang sedap lah. Tu memang Nabi suka sungguh makanan-makanan yang manis. Jadi saya sebutkan juga, antara benda yang Nabi tak suka adalah benda yang apa? Yang panas sangat. Jadi kita nak makan makanan panas tu kena apa? Tunggu sejuk dulu. Tapi Melayu kita suka makanlah selagi panas-panas kan. Itu Melayu kan. Tapi Nabi SAW tak suka ya. Ada tinggal? Oh, tinggal. Oh, silap. Al-qisab bir-rutab. Tambah itu. Saya tinggal. Terima kasih. Saudara syuhada. Ada saya tertinggal. Apa dia? Wal qisab bir-rutab. Maksud wal qisab bir-rutab, qisab ni dia macam timun. Tapi timun dia panjang tu. Dia macam timun biasa tu. Kan timun panjang. Bir-rutabi dengan kurma basah, tambah tu. Bagi kita akan makan apa? Timun dan kurma basah. Tinggal. Terima kasih. Tinggal. Okey, baik. Boleh nak buat? Okey. Buat tengah malam memang tinggal. Okey. Ya. Kalau kita makan kombinasi ni, contoh tembikai campur rokak, kalau kita mengamalkan itu sunat. Okey, masalah ni baik. Benda isu berkaitan dengan makanan Nabi SAW, isu berkaitan dengan pakaian zahir Nabi SAW, isu berkaitan dengan apa lagi? Benda-benda berkaitan dengan zahir Nabi SAW tu, dia kita panggil sebagai apa? Sunnah Nabi SAW juga. Ada bagi sunnah Nabi SAW juga. Cuma ada setengah-setengah ulama dia membahagikan bahawa apa? Perkara berkaitan dengan adat tidak dikira sebagai sunnah. Perkara-perkara adat tidak dipanggil sebagai sunnah. Maksudnya perkara-perkara yang Nabi suka makan. Setengah orang memang dia memang tak boleh makan tembikai. Bau tembikai tak boleh. Jadi macam mana tu? Itu berdasarkan tabiat dia lah. Okay, itu pendapat yang pertama. Tapi kita kata pada setengah-setengah ulama saya lebih berat kepada apa? Saya lebih berat mengatakan bahawa apa? Makanan-makanan seperti yang Nabi makan tadi itu adalah makanan sunnah. Sebab apa? Kalau kita makan kerana kita memang cinta kepada Nabi SAW,
Kan walaupun kita kadang-kadang bukan suka sangat pun, tapi sebab Nabi suka, kita pun suka. Dia dapat pahala. Itu memang disebut oleh Ibn Hajar, disebut dalam Aini, Imam Badruddin Al-Aini. Boleh nampak berdiri kelas sunnah juga. Sebab tu Imam Badruddin Al-Aini dia kata dalam kitab dia Umdatul Qari, dia kata barang siapa yang benci kepada apa, maksudnya ada perasaan terdetik, perasaan benci kepada apa yang Nabi suka. Contoh Nabi suka makan apa? Kurma kan. Nabi suka makan apa? Temikai kan. Tiba-tiba orang tu ada terdetik rasa benci kepada apa yang Nabi makan. Sebab tu Imam Badruddin Al-Aini kata apa? Yukhsha minhu al-kufr. Ditakuti bahawa dia boleh jatuh kepada apa? Kekufuran. Tu bahaya. Jadi kita kata, jadi saya lebih berat mengatakan bahawa masalah benda adat Nabi SAW sekalipun dikira sebagai sunnah. Sunnah tu penting. Okay. Cuma istilah yang baru ni yang saya tak berapa perkenan tu adalah istilah perubatan Nabawi, Tibbun Nabawi. Itu saya tak berapa perkenan untuk istilahkan sebagai Tibbun Nabawi. So masalah tib adalah ataupun masalah perubatan adalah berkaitan dengan apa? Masalah kajian ilmiah. Sekali lagi berkaitan apa? Kajian ilmiah. Kan? Dan juga Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Ibn Khaldun dan juga ulama-ulama lain, adapun teknik perubatan yang diwarisi ataupun yang dibuat pada zaman Nabi SAW itu adalah apa, sebenarnya diwarisi daripada orang-orang yang terdahulu, yang sebelum ni. Maksudnya bukan Nabi SAW yang pioneer buat benda tu. Boleh faham? Macam contoh berbekam, ataupun al-fasdu dia yang kita cucuk. Tu teknik perubatan tu sejak zaman Yunani, zaman lama lagi. Boleh faham tak? Ataupun al-kawi tu apa dia? Dia letak besi panah dekat badan. Cop besi panah dekat badan untuk nak membaiki nak hilangkan satu penyakit, al-kawi. Kan? Benda-benda tu kita panggil Nabi SAW buat adalah berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang popular, berdasarkan zaman tu. Boleh faham tak? Jadi tak boleh kita nak kata secara senang-senang bahawa ini adalah perbuatan sunnah, perubatan sunnah kan dia panggil. Perubatan teknik Nabi. Kan? Tak boleh nak cakap macam tu. Tak berapa sesuai. Itu disebut oleh guru kami. Kan? Dan juga perubatan klinikal sekarang ni yang doktor hospital tu, itu tak sunnah, itu bid'ah. Tak boleh, tak kena. Bahkan guru kami macam Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, dia mengajar kami Syama'il kan. Yang mengajar, dia duduk doktor bedah. Dia memang doktor bedah dan dia pakar hadis. Dr. Syekh Yusri Jabir Al-Hasani ni, dia ingatkan kepada kami banyak kali. Dia kata apa? Berkenaan dengan masalah berbekam sekalipun, kita nak buat berbekam. Kita kan sekarang ni obses seronok nak buat berbekam, seronok kita nak buat apa yang macam-macam sunnah dan sebagainya tu. Kan? Tapi sebenarnya Syekh Yusri kata apa? Kena minta dulu nasihat doktor. Tu banyak guru pemisahan tu. Maksudnya apa-apa kita nak buat aktiviti tu, yang contoh kita nak buat berbekam tu, mesti minta nasihat doktor yang pakar tu. Tak boleh buat ikut suka. Kata ni dah sunnah buat. Jadi apa-apa jangan duduk salah Nabi. Boleh faham tak? Tu kena ingat betul-betul, faham. Cuma istilah tu saya tak berapa nak perkenan. Yang banyak guru pesan lah. Okay, boleh faham? Okay. Dan seterusnya, tak kala minum baginda akan duduk, terkadang berdiri, dan akan bernafas di luar bekas sebanyak 3 kali. Nabi apabila minum dia akan apa? Duduk. Jangan minum diri. Dia berlari lah minum. Tak boleh. Kan? Terkadang Nabi akan berdiri, sebagaimana diriwayatkan bahawa Nabi minum air Zam-Zam tak kala berdiri. Cuma kita kata berdirinya Nabi itu adalah apa? Adalah untuk menerangkan berkenaan dengan dibenarkan untuk seorang tu berdiri tak kala minum. Sebab memang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa apa? Bahawa Nabi melarang orang minum berdiri. Nabi kata apa? Man syariba qa'iman falyastaqi ma syarib. Kan? Apa maksud dia? Sesiapa yang minum dalam keadaan berdiri maka muntahkan apa yang dia minum. Itu berat. Dia tak? Menunjukkan seakan-akan larangan kerah haram. Tapi bila Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim juga, Nabi minum apa? Minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Itu menunjukkan bahawa apa? Bahawa perbuatan minum berdiri bukanlah diharamkan, bahkan hanya dimakruhkan. Dia faham tak?
Itu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain. Okey. Dan akan bernafas di luar bekas sebanyak 3 kali. Macam mana bernafas luar bekas tu? Minum. Balik tu minum. Minum. Habiskan. Yang ketiga tu habiskan. Lepas tu bernafas di luar bekas. Tak boleh kita minum kan kadang-kadang orang minum dia bernafas dalam bekas tu boleh makruh, ataupun dia minum dengan sekali teguk dia panggil syurbil ba'ir. La tashrabu ka syurbil ba'ir. Nabi sebut apa? Janganlah kamu minum air seperti apa? Minum unta. Unta minum air. Unta minum air kan direct minum telaga. Itu makruh hukum dia. Boleh faham tak? Sebab dia boleh memudaratkan kesihatan. Okey. Baginda akan memulakan bahagian kanannya terlebih dahulu apabila menjamu minuman atau meminum susu. Maksudnya apabila kalau minum ramai-ramai, Nabi akan apa? Serahkan kepada apa? Belah kanan dahulu. Kan? Itu memang apa? Sebab apa nak mula belah kanan? Sebab apa? Berkat. Nabi SAW apa-apa pun mulakan dengan belah kanan kepada benda-benda yang baik. Kalau benda-benda yang buruk akan apa? Akan mula dengan kiri. Kalau masuk toilet, kaki apa? Kanan, kiri. Kalau keluar toilet, kanan. Nak masuk masjid, kanan. Nak makan dengan kanan. Boleh lah, kanan. Okey, boleh faham? Dia boleh faham tu. Okey. Sabda Nabi SAW, man at'amahu ta'aman. Betul tak? Kau ada tinggal. Okey. Sabda Nabi SAW, man at'amahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Maksudnya barang siapa yang diberikan makanan, maksudnya maka katakanlah ya Allah berkatilah padanya untuk kami dan jamulah kami yang lebih baik daripadanya. Boleh nampak? Dan barang siapa yang Allah berikan minuman susu kepadanya, maka katakanlah ya Allah berkatilah padanya untuk kami dan tambahkan buat kami darinya. Bila kita sebut berkati, apa maksud berkat kat sini? Sebenarnya dia berkat, apa maksud berkat? Apa Syafiq? Berkat, antara berkat tu adalah apa? Adalah pertambahan. Apabila sesuatu perkara tu berkat, dia ada bertambah, dia akan sentiasa bertambah walaupun benda tu kuantiti dia sikit, kecil. Tu kena faham tu masalah keberkatan. Seorang tu kadang-kadang dia makan banyak kan. Dia makan banyak, tapi kalau tak berkat tak kenyang-kenyang. Boleh? Tapi kalau apa? Kalau seorang tu tanda berkat makanan dia, makan sikit, kenyang dah. Habis. Kan? Tu sebab tu kita bila kita makan ramai-ramai, dia akan diberkati apa? Makanan tersebut. Dan juga apa? Kita apabila kita nak makan, kita doa terlebih dahulu. Ataupun selepas kita makan, kita doa. Boleh faham? Itu akan menambahkan keberkatan bagi makanan kita. Okey. Sabda baginda juga, laisa syai'un yujzi makan at-ta'am wasyarabi ghairu al-laban. Ghaira al-laban. Maksudnya tiada sesuatu yang dapat menggantikan tempat makanan dan minuman melainkan susu. Maksudnya Nabi SAW suka apa? Suka susu. Dia minum susu tak? Minum susu, kena minum susu bagi tinggi. Okey. Kenapa? Kena minum susu banyak. Kan? Itu memang Nabi SAW memang suka minuman susu. Okey. Pakaian baginda Nabi SAW. Baginda SAW memakai pakaian yang diperbuat dari bulu biri-biri, suf. Dipanggil dalam bahasa Arab panggil suf. Menggunakan capal yang dibaiki dan tidak bermewah-mewah dengan pakaian baginda. Tidak bermewah-mewah dengan pakaiannya. Memang kalau pakai pakaian yang diperbuat daripada bulu biri-biri, dia punya tekstur apa tu macam mana? Selesa, sedap, kasar kan? Dia kasar je kan? Kalau bulu biri-biri punya. Dia kata kita senang. Kan? Kalau bulu biri-biri ni maksudnya apa? Pakaian dia tu dia kasar. Artinya orang-orang yang memakai pakaian daripada biri-biri ni adalah orang susah sebenarnya. Kan? Itu kebanyakan Nabi SAW. Menggunakan capal yang dibaiki, bukan capal baru selalu, capal baiki sendiri. Kan? Dan tidak bermewah-mewah dengan pakaiannya, pakaian habis-habisan. Kan?
Yang kita kata apa, yang dipakai oleh kaum dia, yang biasa, yang selalu dipakai. Tak ada pakaian nak kata apa lebih macam pakaian raja-raja. Nah, pakaian yang paling digemari baginda adalah al-hibarah, yakni baju yang diperbuat dari kapas dan memiliki lakaran dari jahitan. Maksudnya al-hibarah, Nabi ada baju yang dibagi sebagai al-hibarah, baju jubah dia, lebih kurang jubah kan. Lepas tu kita kata mempunyai lakaran, adalah corak-corak, lakaran yang indah, yang cantik. Daripada apa? Daripada jahitan, dibuat bentuk-bentuk yang diperbuat dari Yaman. Padanya warna merah dan putih. Ada merah dan putih. Dia dah gabung-gabung sikit lah, macam baju-baju kita ni lah. Okay. Antara pakaian yang disukai baginda juga adalah qamis, yakni jubah biasa yang dipakai oleh orang Arab kini. Maksudnya ni lah, yang ni saya pakai ni. Ini qamis. Tapi setengah-setengah orang terjemah qamis sebagai baju kemeja, salah. Kan? Kalau terjemah dalam hadis lah, terjemah dalam bahasa moden, qamis memang baju kemeja macam Haji Nazar pakai ni. Kan, ni dia bagi kemeja kan. Dia orang panggil bahasa Arab panggil qamis juga ni. Tapi qamis yang dikenaki di sini adalah ini. Yang sampai labuh sampai ke tumit. Ini mana? Baginda tak kala memakai pakaian baharu akan berkata, Allahumma lakal hamdu kama albastani, as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Maksudnya, ya Allah, bagimu sekalian pujian sebagaimana yang telah engkau pakaikan kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang diperbuat darinya, dan aku memohon perlindungan denganmu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang diperbuat darinya. Kan? Itu berkenaan dengan doa apa ni? Doa pakai baju. Ni pakai baju baru, pakai baju ni. Nah, baca doa ni. Baginda amat menyukai pakaian berwarna hijau. Tapi yang first kali Nabi suka warna putih. Kalau ada putih, Nabi akan pakai putih. Itu memang apa? Warna yang apa? Paling disukai oleh Nabi SAW. Sebab itu dah hadis sebut ilbisul bayad fa innahu tukfanu bihi mautakum. Semuanya pakailah baju putih, kerana apa? Pakaian putih itu digunakan juga untuk apa? Kafan untuk orang mati. Adakah maksud ingat mati ya? Tak. Tadi maksudnya suci untuk nak berjumpa Tuhan. Itu maksud simbolik dia. Bukan kita nak apa? Nak sentiasa negatif, nak tunjuk kata mati. Tak. Tapi untuk apa? Untuk maksudnya simbolik untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan bersih. Boleh faham? Terkadang baginda akan memakai kain pelikat, yakni dia memakai sebagai izar, dan tiada di atasnya selainnya, dan baginda akan mengikat dua hujungnya pada dua bahunya. Faham tak? Maksudnya Nabi SAW terkadang pakai izar saja. Izar ni maksudnya kain pelikat saja. Tapi kain pelikat tu besar lah kan. Kalau tak, maksudnya Nabi tak pakai baju, Nabi akan ikatkan hujung ke sini, buat macam ikat kat sini. Dia faham tak? Boleh nampak? Bayang. Salung tak salung? Apa dia pasal? Dua orang kata. Walau kata juga. Ada kata. Berkata yang ni kan. Dekat sini kan. Kalau jalan dekat lagi. Dekat tu je lah. Itu kadang-kadang waktu apa, untuk nak nutup aurat kan. Ada kat situ. Boleh faham? Dah khatam tak? Dah. Tak nampak pun? Tak ada lagi. Lagi. Boleh? Dia barang? Okay, kita tengok. Baik, mana tadi? Okay, dah selesai. Sikit lagi, nak habis lah. Habis awal tadi. Okay. Baginda akan memakai pada hari Jumaat baju berwarna merah. Adik? Baju berwarna merah. Betul dia. Merah di sini, apa maksud merah dia? Merah tu maksudnya merah yang bercampur dengan warna lain. Nabi tidak akan pakai baju apa? Baju merah semua. Daripada atas sampai bawah merah tu tak akan dipakai. Sebab apa? Warna merah tu adalah warna syaitan. Kan? Warna merah tu dia warna syaitan. Biasa baca buku apa? Buku komik Asuh dulu. Tak salah. Dia ada syaitan dia warna merah kan? Dia pandai. Baca hadis tu. Tapi kita tak tahu bentuk syaitan macam mana. Okey, nak? Okey, warna merah semuanya adalah warna panggil apa? Warna syaitan.
dan akan melilitkan serban di kepala dan memakai cincin dari perak yang berukir. Nabi akan apa? Apabila hari Jumaat, Nabi akan apa? Pakai serban. Macam kita lah, tapi hari Jumaat tu elok pakai serban. Ada setiap berikut semayang tu elok pakai serban. Walaupun hadis yang dhaif menunjukkan berkenaan dengan fadilat memakai serban itu, apabila seorang melakukan apa? Dia solat, apabila dia solat dalam keadaan pakai serban, mendapat 70 kali pahala. Itu hadis dhaif lah, tapi tak ada masalah. Mana tahu kalau dapat semua. Kan? Dia boleh tak buat tu. Ni kepiah tak pakai. Wahabi. Kadang kita dah tak ada kaitan saja lawak. Okey. Mana piah? Okey dah. Saya aja gurau. Okey. Baginda sallallahu alaihi tadi. Okey, dan memakai cincin dari perak yang berukir Muhammad Rasul Allah, kan? Kan mesti tengok ada yang cincin Nabi tu. Dia mula-mula apa dia? Allah, lepas tu Rasul, lepas tu Muhammad, kan? Dia punya ukiran. Itu ukiran yang ada pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa ukiran tu digunakan? Sebab untuk tadi cok. Kan? Pakai cok untuk surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kelingking kanannya, dia pakai kat mana? Kelingking kanan di kelingking kiri. Kan? Tapi memang apa? Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Syama'il. Ingat kat mana? Kat dua ni. Jadi manis dengan jadi kelingking. Dan Nabi apa? Larang pakai jari kat sini. Dua ni. Sebab apa? Adat kaum Lut. Kaum Lut apa kaum Lut? Siapa tahu kaum Lut? Geng homoseksual lah. Geng homoseksual tu adat dia. Tak boleh. Makruh hukum dia. Boleh nampak kan? Tapi Nabi kebanyakan pakai belah kanan. Cuma Sayyidina Husin dengan Sayyidina Hasan pakai belah kiri. Tak ada masalah. Itu yang disebutkan. Baginda Nabi SAW amat suka meletakkan wangian dan tidak menyukai bau busuk. Suka wangi-wangi, kan, baginda Nabi SAW. Tak suka sungguh bau busuk, kan. Kata baginda Nabi SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala ladzati fin nisa wat-tib wa ja'ala qurrata 'aini fis salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesenangan buatku pada wanita dan wangian. Maksudnya Nabi SAW ni Allah jadikan sentiasa apa? Sentiasa rasa senang hati, rasa seronok. Bila apa? Bila duduk bersama dengan isteri-isteri baginda, kan? Bercanda dengan mereka, boleh. Dan kemudian menjadikan apa? Nabi SAW senang dengan apa? Wangi-wangian, bau-bau wangi yang elok. Jadi kalau apa? Bau-bau busuk ni sebenarnya daripada jin dan juga syaitan. Dan menjadikan penyejuk mataku di dalam solat. Rasa senang, hati sejuk mata waktu bila dalam solat. Bila dalam solat tak ingat apa dah. Itu baginda Nabi SAW. Baginda juga berwangi-wangi menggunakan ghaliyah, yakni wangian yang bercampur dengan kasturi, anbar, cendana serta minyak. Itu dia punya apa? Wangian-wangian dipanggil apa? Digabungan sekali wangian-wangian pelbagai lah. Dipanggil ghaliyah, istilah dia. Adapun dalam nama istilah yang lain, nama wangi-wangi yang lain seperti as-sikkah. As-sikkah, itu wangi-wangi yang lain. Nama-nama lain dicampur gabungan daripada wangi-wangi yang berbeza juga. Cendana apa cendana? Tahu saya cendana? Kayu kan dia orang kan keluarkan minyak dia tu. Batu gaharu. Itu gaharu tu memang dia panggil apa bahasa Arab, dia panggil ud. Itu memang kalau kat Arab tu, tapi orang banyak ambil daripada Sabah dan juga Indonesia. Kalau kat Arab tu, ud yang pati kecil tu kan 4,000. RM4. Mahal. Mahal sungguh. Sini ada tanam, ada tanam kayu gaharu. Ada kan? Okey. Baginda juga mengasak, yakni yutabakhar. Mengasak ni apa? Dia panggil yutabakhar. Mengasak ni kan biasa tengok yang kalau apa habib-habib kan dia bawa apa? Bukhar tu kan. Kita panggil mengasak lah, kan? Mengasak rumah dengan kayu ud. Yang cendana, bukan cendana ni. Gaharu, saya silap kan. Gaharu. Dan kafur bukan gaharu, saya silap. Kafur dia ada alat dia, ada bahan dia, wangi-wangian juga. Tapi saya tak tahu bahasa Melayu dia apa, saya silap. Okey nak? Baginda juga bercelak menggunakan al-ismit, yakni sejenis galian berwarna hitam. Ismit ni ada sejenis galian, dia bercelak, kan? Dan terkadang baginda akan bercelak 3 kali di kanan dan 2 kali di kiri, kan? 2 kali di kiri.
Terkadang baginda bercelak tatkala berpuasa, kan? Maksudnya kalau berpuasa sekalipun Nabi bercelak, batal tak puasa? Batal tak? Mata ni rongga ke? Bukan rongga kan? Jadi mata bukan rongga. Jadi kalau apa bercelak waktu berpuasa, tidak memasukkan sesuatu dalam rongga, tak ada masalah. Baginda akan bersugi pada malamnya sebanyak 3 kali, sebelum tidur dan selepasnya, kan? Berbeza Nabi SAW pada malam tu kiranya 3 kali, sebelum tidur 3 kali beria, maghrib, satu lagi apa sembahyang apa lagi, isyak, satu lagi sebelum tidur, 3 kali. Dan selepasnya tu pun, baik itu bangun selepas tidur pun akan bersugi lagi. Dan selepas bangun ketika berada di bekas air, dekat sampai kat bekas air tu pun bersugi lagi. Dan ketika keluar untuk menunaikan solat subuh, nak menunaikan subuh pun sugi lagi. Nampak banyak kali sugi kan, untuk menjaga apa? Menjaga kebersihan gigi. Bersugi tahu bersugi. Gosok gigi. Dia gosok gigi tak? Penting gosok gigi tu. Okey, nak baginda akan baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbekam. Berbekam dia memang ada apa? Ada kelebihan macam-macam lah. Kelebihan membuang darah kotor lah, toksik dan sebagainya. Okey, boleh nampak tak? Okey. Gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada bergurau. Bukan tak ada Nabi apa serius. Tak ada nampak langsung gurau. Jam lah tu. Kan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gurauan. Tapi kena faham gurauan tak boleh diselalukan sentiasa. Kenapa? Apabila selalunya seseorang itu bergurau, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan diri dia tu kurang dihormati. Boleh faham tak? Bila kita gurau banyak, menyebabkan apa? Diri itu benda kurang dihormati. Tapi apa? Gurau tu bolehlah sedikit, kan? Kalau kita biasanya kalau orang suka gurau, orang lain pun jadi suka bergurau dengan dia, betul tak? Dia jadi pemain dia, kan? Betul tak? Itu dipanggil apa? Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi gurauan yang dilakukan oleh Nabi bukan sentiasa, terkadang. Kerana apa? Kerana nak apa? Nak mesra dengan apa? Nak mesra dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kadang-kadang Nabi bila dalam satu urusan yang serius dalam bermusafir, kan, para sahabat ni dia tak berani. Nak mula nak sembang. Nabi ni dia yang akan mula sembang dulu dengan sahabat. Dia mula bergurau dengan para sahabat. Supaya apa? Supaya tak macam tegang sangat, betul tak? Kalau kita kadang lari tahu, kita cakap apa ni? Tak tahu apa. Duduk dengan menteri, kan? Tapi menteri tu bergurau dulu kita baru boleh masuk sikit, kan? Macam tu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya adab dan juga akhlak Nabi. Okey, nak? Kita tengok, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau dan baginda tidak berkata sesuatu melainkan kebenaran. Maksudnya gurau-gurau tapi jangan buat prank mohong. Zaman sekarang ni banyak prank tipu. Rumah terbakar. Beli dia pergi macam gila, takut kan. Tak ada apa. Itu tak boleh, haram. Menipu. Tak boleh. Jangan duk penipu. Boleh faham tak? Perbuatan prank. Prank tu haram juga. Sebab apa? Menakutkan orang Muslim. Kerana apa? Bukanlah suatu adat orang Muslim, iaitu kita menakutkan saudara Muslim kita yang lain. Dia bagi prank macam-macam. Prank macam mana selalunya dia prank? Badut? Bukan badut. Kan, macam lah prank. Tengok video prank macam itu tak boleh. Tengok YouTube, masya-Allah. Itu benda tu haram semuanya. Okey, pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunggangkan aku di atas unta," yakni jamal. Kataan apa? Unta tu benda jamal. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan tunggangkan kamu di atas anak unta," yakni walad naqah. Kata wanita tersebut, "Ya tak mampu menanggungku." Maka kata para sahabat kepadanya, "Tidakkah seekor unta untuk sebelum itu, kan? Seekor unta sebelum itu ada seekor anak bagi unta?" Boleh faham tak dia punya tu? Kan mula-mula perempuan tu kata, "Aku nak naik unta ni." Kan Nabi kata, "Tak apa, aku bagi kat anak unta." Kan perempuan tu kata, anak unta mana larat nak naik, kan? Nak buat aku berat, kan? Mana larat? Lepas tu para sahabat faham.
Maksudnya unta tu main daripada mana? Anak unta juga kan. Ya, pandai Nabi SAW. Tapi gurau tu gurau apa? Gurau biasa kan, tak lama apa-apa sangat. You know? Pernah suatu ketika juga datang seorang wanita, maka katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya suamiku sedang sakit dan dia memanggilmu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali suamimu itu yang memiliki bahagian putih di mata. Maka wanita itu pulang dan terus membuka mata suaminya. Maka berkata suami kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Maka berkata suaminya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Jawab si wanita, Rasulullah telah memberitahu bahawa pada dua matamu ada warna putih. Maka kata si suami, jauh sungguh akalmu. Adakah di sana wanita yang tidak manusia yang tidak mempunyai putih di kedua matanya? Boleh faham tak? Kan? Dia betul membantu. Nabi kata, oh ya ada putih mata tu lah. Kan? Tu dia, ada putih mata lah. Pilah isteri tu betul. Kan? Dia buka. Suami, ada putih. Mana putih? Lepas tu suami kata, hang ni pasal apa? Bahasa utara pasal apa ni? Kan? Lepas tu kata, ni kata ada putih dalam mata. Lah, semua ada putih dalam mata tak? Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gurau secara apa? Secara yang biasa, yang betul. Okey. Bab yang terakhir pada hari ini, insya-Allah. Kita boleh balik awal dah. Daripada bab yang ke-10 dah ni. Okey. Isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan tengok isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Kita akan kenali dan juga tahapan nama-nama isteri-isteri baginda. Baik. Baginda telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anhu, anak perempuan bagi Khuwailid yang telah terdahulu sebutnya. Khuwailid ni sebut kat mana? Ada tak yang kita sebut masalah Khuwailid ni apa? Syada? Ada? Khuwailid yang telah kita sebut masalah Khuwailid di mana? Kau pada ni Oh, waktu Nabi berniaga tu. Tu. Yang telah Nabi berniaga tu. Tulis situ yakni pada bab yang menyatakan menyatakan pembesaran Nabi, pembesaran. Maksudnya perkembangan ni lah. Hidup kan Nabi mula-mula kecil berpindah daripada satu jagaan ke satu jagaan, kemudian berniaga dengan apa? Dengan Abu Talib kan first. Lepas tu yang second dia pergi dengan Maisarah. Maisarah tu siapa dia? Ghulam ataupun hamba lelaki bagi Sayyidatina Khadijah sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Saudah binti Zam'ah, Ibn Qais, Ibn Abdul Syam, Ibn Abdul Wud, Ibn Nas, Ibn Malik, Ibn Hisn, Ibn Amir, Ibn Amir, Ibn Lu'ay. Yani apa dia? Yang isteri yang kedua. Tak kala berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah berumur dan baginda ingin menalak. Betul menalak? Ke mentalak? Mentalak. Saya tak tahu apa dia Melayu. Mentalak Okey, mentalak beliau. Maka dia telah memberikan giliran harinya kepada Aisyah. Giliran tahu faham kan? Giliran hari itu radhiyallahu taala anha. Kata beliau, aku tidak memerlukan kepada lelaki, hanya saja aku ingin bahawa aku dibangkitkan bersama-sama isteri-isteri kamu. Maka baginda redha atas kehendaknya. Okey, boleh nampak? Okey, pada Saudah binti Zam'ah, isteri yang kedua ni, bahawa dia ni seorang yang yang berumur dah, yang dah tua dah. Dan kemudian dah memang waktu tu Nabi SAW nak bagi apa? Nak tolak lah, kata dah tua lah kan. Cuma Saudah ni kata tak, aku nak supaya jadi kekal isteri kamu, supaya akhirat nanti dibangkitkan bersama isteri-isteri baginda Nabi SAW. Kemudian baginda telah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah ibni Osman ibni Amir ibni Amr ibni Ka'b ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah. Baginda telah mengawininya sejak di Mekah lagi, iaitu 2 tahun sebelum hijrah. Dikatakan 3 tahun. Perkataan dikatakan tu maksudnya ada khilaf dah. Adakah tahun ke berapa? Tahun kedua ataupun tahun ketiga?
Boleh faham tak? Tahun ketiga sebelum hijrah kan ataupun tahun kedua sebelum hijrah? Khilaf. Okay, itu perkataan saya lah. Bila saya sebut perkataan dikatakan, maksudnya ada khilaf kat situ. Beliau ketika itu berumur 6 atau 7 tahun dan Nabi tidur bersamanya di Madinah ketika berumur 9 tahun. Faham kan? Tidur maksudnya apa? Bersetubuh lah. Ketika berumur 9 tahun. Dan baginda wafat ketika berumur 18 tahun. Maksudnya ketika beliau tulis itu, beliau. Bukan baginda wafat 18 tahun tak. Baginda wafat ketika beliau berumur 18 tahun. Saya tertinggal perkataan. Sayyidatina Aisyah beliau berumur 18 tahun. Beliau pula wafat ketika berumur 58 tahun. Dikatakan selain itu, maksudnya selain daripada umur 58 tahun. Dan baginda tidak pernah menikah wanita dara seorang pun melainkan beliau. Diberikan nama timangan, yakni kunyah Ummu Abdillah radhiyallahu anha. Kalau kita tengok yang pertama tu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam adalah isteri yang pertama. Dan Nabi waktu bernikah dengan apa? Sayyidatina Khadijah, waktu tu Nabi berumur apa? 25 tahun kan. Sayyidatina Khadijah umur 40 tahun. Dan memang bahawa Nabi tidak berkahwin wanita lain waktu Khadijah. Sebab apa? Dikatakan oleh ulama bahawa apabila sesuatu keluarga itu dah stabil, dah stabil. Kita dah tanda stabil tu dia. Kita dah dikurniakan anak melalui isteri tadi. Boleh apa? Kemudian kita dah dikurniakan kesenangan, harta pun semua dah ada, rumah pun dah ada. Maka setengah-setengah ulama menganggap bahawa aula untuk untuk kita kekal dalam satu tu tadi. Kerana isu Khadijah ni. Tapi kalaulah dalam keadaan tak stabil, maksudnya anak tak ada lagi, boleh untuk kahwin seterusnya. Kan? Ataupun kita isu berkaitan dengan family ni lah. Itu yang disebutkan oleh ulama. Dan Khadijah memang isteri yang ni lah, isteri yang kita panggil terbaik. Ada khilaf. Sayyidatina Khadijah aula ke Sayyidatina Aisyah? Siapa yang paling aula? Sayyidatina Khadijah ke Sayyidatina Aisyah? Siapa dia? Kita nak beza antara dua, bukan dengan Fatimah. Sayyidatina Fatimah confirm lah, nombor satu lah. Apa dia? Sayyidatina Khadijah aula lagi. Sayyidatina Khadijah aula lagi berbanding Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Banyak kelebihan lah. Daripada Sayyidatina Khadijah ada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Sayyidatina Khadijah dia korban tu habis segala harta, habis semua. Sehingga akan dikatakan bahawa kalau dah habis harta dan aku dah tak ada ni dia waktu nak meninggal, kalau boleh jual tulang aku jual. Untuk apa? Untuk digunakan atas jalan dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah level tinggi tu. Kan ada isteri macam tu. Tak ada. Orang first yang beriman kepada Nabi siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Tak ada orang lain. Sayyidatina Khadijah first sekali yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi dapat wahyu yang first, Nabi takut kan. Siapa yang nak tenangkan Nabi waktu tu? Sayyidatina Khadijah lah. Tu memang banyak sungguh. Sayyidatina Khadijah. Dan kemudian daripada Sayyidatina Khadijah tu, kita dapat tahu bahawa bagaimana akhlak Nabi sebelum dibangkitkan. Orang rumah pun, bayangkan kalau orang rumah dah memang respect kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita, semua memang respect kita. Maksudnya kita di luar memang confirm power lah. Boleh faham tak? Tapi kalau kita di luar rumah, kita tunjuk power, dekat rumah, aku tahulah dia. Boleh faham tak? Maksudnya apa dia? Orang tu cikai. Boleh faham tak? Jadi apabila kita tahu bahawa hal ehwal Nabi SAW dalam rumah adalah hal ehwal yang memang diketahui secara detail oleh ahli rumah berkenaan dengan baginda. Nabi tak pernah menipu, sentiasa tolong orang, masalah apa sebagainya. Boleh nampak? Jadi itu adalah menunjukkan bahawa memang Nabi SAW ni tak pernah bermuka-muka. Tak pernah bermuka-muka. Risalah dia untuk apa? Dalam rumah, luar rumah. Itu penting kan? Itu kena faham juga daripada Sayyidatina Khadijah ni. Kemudian Sayyidatina Aisyah adalah wanita yang paling faqih sekali di kalangan di kalangan wanita-wanita di umat Islam. Sebab tu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata iltamisu nisfa dinikum min hazihi al-humaira. Maksudnya ambilkanlah separuh urusan agama kamu
Daripada apa? Daripada Sayyidatina Aisyah. Hebat sungguh lah. Hebat sungguh. Maksudnya sebab apa? Sebab apa ambil urusan separuh, sebab apa disebut separuh agama kamu ada pada Sayyidatina Aisyah? Kerana apa? Kerana urusan hal ihwal rumah banyak diriwayatkan oleh siapa? Sayyidatina Aisyah ni pertama. Dia faham? Sebab isu kehidupan ada dua, sama ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Dalam rumah siapa riwayatkan? Sayyidatina Aisyah banyak riwayatkan. Boleh? Dan yang kedua adalah apa? Adalah kerana gender ada berapa? Jantina ada dua orang, lelaki dan perempuan. Isu berkaitan dengan hukum angkat perempuan siapa yang akan terang? Sayyidatina Aisyah. Nampak? Separuh agama pada apa? Sayyidatina Aisyah. Relevan hadis tadi. Cuma orang paling faqih dari kalangan para sahabat juga wanita. Okey. Kemudian baginda telah berkahwin dengan Hafsah binti Umar, Ibn Al-Khattab, Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, kan? Ibn Abdullah, Ibn Qurt, kan? Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Ka'b. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah mentalak, bukan mentalaknya, mentalaknya. Maka turun Jibril alaihi salam, maka dia berkata, sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk merujuk Hafsah. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang kuat berpuasa, yakni sawwamah, dan bangun malam, yakni qawwamah. Dalam riwayat yang lain katanya, yakni Jibril telah kerana mengasihani Umar radhiyallahu taala anha. Okey. Anha pula. Anhuma tulis anhuma. Okey. Sayyidatina Hafsah antara salah seorang daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama adalah memang orang pakar masak lah. Satu first. Kemudian yang kedua adalah Ada kelebihan Sayyidatina Hafsah, iaitu iaitu mushaf yang ditulis pertamanya di zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar dan juga zaman Sayyidina Osman, disimpan kat mana? Di rumah Sayyidatina Hafsah. Itu memang memang masyhur. Isu yang kedua sebenarnya adalah Sayyidatina Hafsah pernah ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahawa Nabi SAW telah merujuk semula talak Sayyidatina Hafsah tadi. Yang diriwayatkan oleh Bukhari bahawa talak Nabi memarah something lah pasal beberapa isu berkaitan dengan Sayyidatina Hafsah ni. Dan waktu tu Sayyidina Umar datang melutut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian datang Jibril alaihi salam untuk untuk menyuruh Nabi rujuk ke semula kepada Sayyidatina Hafsah tadi. Kan? Kerana Kerana ni dua kelebihan ni. Sawwamah, banyak berpuasa, kuat berpuasa. Yang kedua bangun malam. Yang ketiga sebab kasihankan kepada Sayyidina Umar. Bila nampak kedudukan kedudukan Sayyidina Umar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga telah berkahwin dengan Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, Sakh ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Syam ibn Abdul Manaf. Ini tak kala beliau berada di Habsyah, Raja Najasyi ketika itu telah menghadiahkan mahar bernilai 400 dinar. Dan yang bertindak sebagai walinya adalah Uthman bin Affan. Dikatakan Khalid bin Sa'id bin Al-Asi ibn Al-Asi radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 44 Hijrah radhiyallahu anha. Okey. Sebenarnya baginda berkahwin dengan siapa dia? Ummu Habibah. Ummu Habibah binti siapa? Abi Sufyan. Abi Sufyan daripada Abi Sufyan. Antara musuh ketat Nabi SAW sebelum dia masuk Islam. Dia masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Boleh nak? Okey. Dan waktu tu dia kahwin waktu bila ini tak kala beliau di Habsyah. Dia waktu tu berhijrah dengan di Habsyah dengan suaminya. Dia ada suami dah waktu tu. Cuma waktu tu suami dia murtad. Murtad kerana Kerana masuk agama Kristian. Bila masuk ke agama Kristian dah fasah. Fasahlah kahwinan dia. Yang Sayyidatina Ummu Habibah ni tak mau ikut lah. Kan dia tak mau ikut. Jadi bila dah diketahui yang sedemikian, maka Nabi SAW pinang Sayyidatina Ummu Habibah ni melalui Najasyi. Dan Najasyi yang mengahwinkan Sayyidatina Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Mahar siapa yang bayar? Najasyi bagi mahar. Hadiahkan mahar tu bagi Nabi hadiah kepada Ummu Habibah 400 dinar. Waktu dinar apa? Berapa dinar? 1 gram berapa ni?
1 gram 170 kan, lebih kurang 170. 1 dinar bersamaan dengan 4.75 gram kan, 4.75 gram kali berapa ribu. Mahal semua. Boleh tak? Okay. Seterusnya, baginda juga telah berkahwin dengan Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah ibni al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum. Beliau telah wafat pada tahun 62 Hijrah, dan beliau dikira orang terakhir daripada sekalian baginda. Kita sebut sekalian isteri, tak boleh dua kali. Dari sekalian isteri baginda yang wafat, dikatakan Maimunah radhiyallahu anha. Maksudnya ada khilaf lah, siapa yang wafat last, adakah Ummu Salamah ataupun Maimunah? Tapi yang masyhur adalah Ummu Salamah yang meninggal pada pada akhir, yang orang terakhir yang meninggal. Ummu Salamah adalah digelar sebagai orang yang faqih juga, antara orang yang diberikan kefahaman agama juga. Dan di kalangan isteri Nabi yang paling cantik sekali adalah Ummu Salamah. Itu yang isteri yang Nabi yang paling cantik lah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Baginda juga telah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh ibni Riyad ibni Ya'mur ibni Sabirah ibni Murrah ibni Kabir ibni Ghan. Siapa dia? Badri? Zainab binti Jahsh ibni Riyad ibni Ya'mur ibni Sabirah ibni Murrah ibni Kabir ibni Ghan ibni Dudan. Itulah. Ibni Ghan ibni Dudan ibni Asaf ibni Khuzaimah. Beliau adalah anak perempuan bagi ibu saudara baginda Umaymah. Maksudnya Zainab binti Jahsh adalah anak perempuan ibu saudara, maksudnya sepupu Nabi lah, sepupu Nabi SAW. Beliau wafat di Madinah pada tahun 20 Hijrah, dan beliau adalah isteri Nabi yang pertama wafat. Orang pertama wafat siapa dia? Zainab binti Jahsh. Tapi maksudnya pertama wafat tu selepas apa? Selepas Khadijah lah. Khadijah yang first kan. Ini maksudnya bila dah ramai-ramai tu. Dan orang pertama yang dipikul di atas keranda radhiyallahu taala anha. Keranda tahu maksudnya di angkut lah. Di keranda kan. Ramai-ramai. Boleh nampak? Zainab binti Jahsh ni lah yang dikahwinkan first kepada siapa dia? Zaid bin Harithah. Ingat tak? Zaid bin Harithah siapa dia? Anak angkat Nabi SAW. Anak angkat Nabi SAW. Bila Zaid kahwin dengan Zainab binti Jahsh yang ni, kemudian cerai. Sebab apa? Tak boleh hidup sekali kan. Bila cerai, kemudian terus Nabi SAW kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahawa Zaid bin Harithah yang sebelum ni dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, kan diletakkan nasab Nabi pada Zaid bin Muhammad tu, adalah tidak dikira pertalian darah dia. Boleh faham? Tidak dikira pertalian darah. Jadi kita kata apabila Nabi kahwin dengan bekas isteri Zaid, maka tak ada masalah. Jadi orang tak ada masalah dalam isu tu. Boleh nampak? Okey. Baginda juga telah berkahwin dengan Juwairiyah binti Al-Haris ibni Abi Dirar ibni Habib ibni Aid ibni Malik ibni Mustaliq. Beliau juga sebelum ini telah ditawan dalam peperangan Bani Mustaliq. Bani Mustaliq ni adalah salah seorang daripada salah satu kabilah Yahudi di Madinah, Bani Mustaliq. Beliau sebelum ini telah ditawan dalam peperangan Bani Mustaliq, dan beliau telah dijadikan dalam bahagian Sabit bin Qais ibni Syammas. Maksudnya bahagian tu dia harta rampasan perang kan, apabila ditawan manusia-manusia ni, setengah perempuan dan juga budak akan dijadikan hamba, dan akan dibahagi-bahagikan lah dalam harta rampasan perang kepada tentera-tentera dia. Boleh faham? Okey. Maka Sabit telah menawarkan kepada beliau akad kitabah. Okey. Apa maksud akad kitabah kat sini? Maksud akad kitabah adalah adalah seorang hamba tu, si tuan telah menawarkan kepada dia supaya supaya kamu boleh bebas. Cuma kamu kena bayar sekian-sekian harta. Kena bagi contoh 10,000 dalam tempoh 10 bulan. Boleh nampak?
dalam tempoh apa? 10 bulan. Maksudnya setiap bulan mesti bagi apa? 1000. Bila dah selesai, kamu boleh bebas. Tu dipanggil apa? Akad kitabah. Boleh nampak tak? Konsep boleh nampak? Okey, boleh faham tak? Cuba boleh faham? Okey, maksudnya apa dia? Akad sekali lagi, akad macam mana? Ada hamba dan juga tuan. Tuan tawarkan kepada si hamba tu tadi supaya apa? Supaya kalau kamu nak bebas, kamu kena bayar duit sekian. Yang saya bagi contoh tu apa dia? Okey, dalam tempoh 10 bulan kau kena bagi 10,000. Okey, RM10,000. Dengan setiap bulan kamu bagi apa? 1,000. Itu dipanggil akad kitabah. Maka apabila jikalau si hamba itu menunaikan sekalian daripada apa? Sekalian daripada harta-harta yang dimintakan oleh tuan itu, maka dia automatik jadi apa? Jadi merdeka. Boleh nampak Okay. Maka dia pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan bagi menyelesaikan akad tersebut. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau perempuan yang memiliki keindahan rupa paras. Tu memang apa? Cantiklah, orang yang cantik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Tidakkah ada di sana sesuatu yang baik bagi kamu?" Bahawa maksudnya sesuatu yang lebih baik ni, tambah lebih baik. Bukan baik saja, lebih baik. Khair, silakan. Sesuatu yang lebih baik bagi kamu, bahawa aku selesaikan akad kitabah tersebut dan aku kahwinimu. Nampak? Dua. Pertama, Nabi SAW akan bayar kitabah tu. Maksudnya dia akan jadi merdeka. Kemudian Nabi akan apa? Nabi akan berkahwin dengan dia pula. Maksudnya bagi mahar pula. Tinggi tu. Maka beliau menerimanya. Dia terima. Siapa lagi tak mau duduk dengan Nabi tak? Kan? Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan bayaran kitabah. Seterusnya mengahwininya. Beliau wafat pada tahun 56 Hijrah. Radhiyallahu ta'ala anha. Juwairiyah. Baginda juga telah menikahi Safiyah binti Huyai ibni Akhtab ibni Sa'nata Sa'nata ibni Tha'labah ibni Ubaid ibni Ka' ibni Al-Khazraj Al-Nadiriyah. Nadiriyah salah satu daripada kabilah Yahudi juga di Madinah. Nadiriyah adalah salah satu daripada kabilah Yahudi. Dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Memang daripada keturunan Nabi Harun. Ditawan dalam peperangan Khaybar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebaskannya dan menjadikan maharnya itu pembebasan tersebut. Beliau wafat pada tahun 50 Hijrah radhiyallahu taala anha. Maksudnya Sayyidina Safiyah ini adalah apa? Adalah anak Huyai. Anak Huyai adalah apa? Adalah ketua kabilah Bani Nadir waktu tu. Kan? Apabila Bani Nadir dia dihalau, kan? Apabila Bani Nadir dihalau daripada kota Madinah, maka apa? Maka ditawan anak-anak dia. Sebabkan apa? Sebab apa geng Bani Nadir ni? Sebab depa terlibat dalam perang Khaybar. Terlibat dalam perang Khaybar tu dia buat apa? Dia orang bersekutu dengan geng-geng Mekah untuk menyerang Madinah. Maka apabila depa dihukum bunuh ke semua orang lelaki daripada kalangan depa, dan setiap daripada anak dan juga perempuan dijadikan tawanan oleh siapa? Sa'ad bin Mu'az yang menghukum. Maka waktu tu Safiyah menjadi salah satu daripada orang yang dapat bahagian. Masuk dalam bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak? Jadi hamba masuk bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu Nabi untuk nak memuliakan jawatan dia, sebab dia anak ketua kabilah dulu. Nabi buat apa? Nabi bebaskan dan juga Nabi kahwini dia. Boleh nampak Okey. Baginda juga telah bernikah dengan Maimunah binti Haris, bukan binti Al-Haris ibni Hazm ibni Bujair ibni Al-Harim ibni Ruwaibah ibni Abdullah ibni Hilal ibni Amir. Beliau adalah ibu saudara bagi Khalid ibni Walid dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga adalah wanita terakhir yang dikahwini oleh baginda. Beliau wafat pada tahun 51 Hijrah. Dikatakan tahun 66 Hijrah. Maka jika sabit sedemikian ini, maka beliau adalah isteri Nabi yang terakhir sekali wafat. Nampak tadi kan khilaf kan? Maimunah dengan siapa tadi? Maimunah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah yang khilaf. Boleh apa?
Maimunah binti Haris. Sekalian mereka ini selain Khadijah yang masih hidup. Selain Khadijah, maksudnya beliau yang masih hidup selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ayat dia tu? Maksudnya apa dah? Depa ni antara isteri yang kekal hidup selepas Nabi wafat. Betul ayat dia? Sekalian mereka ini selain Khadijah, iaitu mereka yang masih hidup selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Ummul Mukminin, masih lagi lepas tu ada. Mereka juga telah berkahwin dengan Zainab, ataupun baginda juga telah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Okay, kita tengok berapa isteri Nabi kalau kita kira ni. Saudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan? Yang Sayyidah Khadijah tak tepi tu. Sayyidah Khadijah. Okey, 1 2 dah ke 10 dah? 10 ha? 1 2 3 5 6 7 8 9 Khadijah lain, kita kira lain, maksudnya yang duduk sekali. Okay, 9 lah, 9 isteri. Yang ni 9 isteri Nabi yang apa? Yang tinggal selepas daripada apa? Yang selepas daripada kewafatan Nabi. Yang ni dipanggil apa? Yang masih tinggal selepas kewafatan Nabi. Yang ni ittifaq 9. Selain daripada Khadijah lah. Okay. Bila nampak nak? Okay. Allahumma salli alaihi wasallam. Okay, kita tengok tu. Baginda juga telah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Dia punya gelaran dia lah. Pada tahun ketiga Hijrah. Namun beliau tidak lama di sisi Nabi, kira-kira 2 ke 3 bulan kemudian wafat. Nampak? Yang ni dikira juga, cuma tapi kita kata tak dikira lah sebab dia dah meninggal awal. Sebab apa? Dia ada masalah isteri-isteri Nabi yang masih kekal hidup selepas kewafatan Nabi. Dia hukum Ummul Mukminin. Dia masalah apa? Sebagai hukum hakana isu berkaitan apa? Ummul Mukminin. Isu Ummul Mukminin adalah apa? Tak boleh untuk dinikahi dah lepas tu dia orang ni. Dan kemudian yang kedua adalah mereka kekal dalam rumah mereka masing-masing. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Adalah apabila orang nak bertemu dengan setiap daripada Ummul Mukminin ni mesti dalam keadaan apa? Bertabir. Ditutup dengan tabir. Itu hukum Ummul Mukminin. Boleh nampak? Okey. Sebab tu yang maksudnya orang yang dah mati sebelum daripada selepas orang yang dah mati sebelum baginda wafat, maksudnya tak dikira lah, tak termasuk dalam hukum tu lah. Kan, sebab dia dah meninggal lah. Okey, dia faham tak? Okey. Baginda juga telah berkahwin dengan Fatimah binti Ad-Dhahhak. Dan beliau telah memberikan pilihan kepadanya tatkala turun ayat takhir. Apa maksud ayat takhir? Saya ayat tu buah tu. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa asrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasan yang indah, maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut'ah, iaitu saguh hati, dan aku melepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Dia akan bagi duit, kata nak dunia ada banyak bagi duit, betul lah, pisah, cerai. Dan sekiranya kamu semua mahukan keredaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahannya di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Okey. Maksudnya apa dia? Bahawa ayat ni Allah SWT dah bagi pilihan awal-awal kepada Ummul Mukminin. Siapa yang nak kekal, kekal. Siapa yang tak mau, selesai. Boleh tak? Maka dia memilih dunia. Siapa dia ni? Fatimah binti Dhahhak ni memilih untuk mengambil dunia. Oleh itu Nabi kemudian didapati bahawa dia bukan dia
Dia sedang mengutip tahi unta sambil berkata, aku telah celaka kerana memilih dunia. Tu, nampak kutip tahi. Sebab dia pilih dunia, dapat tahi lah. Kan? Okay. Cuma saya taklikkan kat situ. Kan saya letakkan syarahan tu, dia kata dalam Alamat Al-Ashkhar, dalam syarah Bahjat Al-Amasid, cerita ini adalah mungkar. Saya tak betul. Sedangkan apa? Ayat yang diturunkan, lagi dia akan sebut, adalah apa? Yang merujuk kepada 9 orang tu saja. Tak ada dia ni pun dalam senarai list senarai list isteri-isteri baginda. Okay, dia kata yakni tidak sahih dan tidak ada seorang pun dari kalangan isteri baginda Nabi SAW memilih dunia tu. Tak ada seorang pun. Dalil yang menunjukkan sedemikian adalah seperti yang telah dinukilkan daripada Imam Baghawi dan selain beliau daripada ahli tafsir, bahawa tiada seorang pun yang berada dalam jagaan Nabi tak kala turunnya ayat takhir melainkan isteri-isteri baginda yang masih hidup selepas kewafatan baginda. Maksudnya 9 orang tu ya. Ayat takhir ni turun waktu 9 orang tu ada. Maksudnya kekal 9 orang, tak ada orang yang pilih dunia langsung. Boleh faham tak? Okay. Beliau juga telah bernikah dengan beliau dengan Isaf, saudara perempuan bagi Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anha, dan Khawlah binti Al-Huzail. Dikatakan binti Al-Hakim. Maksudnya dikatakan binti Hakim, maksudnya khilaf. Adakah binti Huzail ataupun binti Hakim? Boleh faham? Itu maksud dia. Dan beliau yang telah menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dia hadiahkan diri dia kepada Nabi SAW untuk dikahwini. Dikatakan itu adalah Ummu Syarik. Dikatakan maksudnya khilaf. Adakah dia ataupun Ummu Syarik? Khilaf. Okay, masalah menghadiahkan diri ni, itu hanya khusus bagi Nabi SAW sahaja, hukum khusus bagi Nabi. Wanita lain tak boleh. Kamu nak hadiahkan diri kamu pada saya, dia tak boleh. Mesti ada wali, mesti ada akad dan sebagainya. Boleh faham tak? Tapi kalau berkaitan dengan hadiah ni, khusus hukumnya berkaitan dengan Nabi SAW. Boleh faham tak? Okay, settle. Boleh nampak? Kau tengok atas. Jangan tengok benda lain. Okay. Dan Aliyah binti dan Aliyah binti Zabiyah. Baginda telah mentalak beliau ketika pertama kali bermalam dengannya. Ini cuma masalah Aliyah ni bin Zabiyah dah talak awal lagi. Kan? Tak mau. Dan bin As-Salt bint ini tambah ta pula T. Dan bint As-Salt, dan dia telah meninggal dunia sebelum bermalam dengan Nabi SAW. Awal dah meninggal. Okay, benar? Kemudian seterusnya Mulaikah Al-Laysiyah. Dan bernikah tu tertinggal perkataan. Dan Mulaikah Al-Laysiyah ni perempuan yang seterusnya. Maka tak kala Nabi ingin bermalam dengannya, maka baginda berkata kepadanya, berikanlah dirimu kepadaku. Maka katanya, adakah seorang permaisuri akan memberikan dirinya kepada seorang rakyat biasa? Tu dia, belagak tu kan. Maka Nabi SAW telah mentalaknya. Dia macam tak betul sikit, kan masalah. Satu saya taklik sikit tu ada tu. Okay. Laysiyah ni dikatakan bahawa dia bernama Umaymah binti An-Nu'man. Tu dikatakan nama dia, Laysiyah. Dia ni memang memang perangai dia lain sikit. Waktu Nabi SAW orang nikahkan Nabi dengan dia. Kan waktu malam-malam dia duduk pergi cerita dekat isteri-isteri Nabi lain. Dia kata hampa ni pelik, nikah dengan musuh pak hampa. Faham tak? Mesti dia pergi jumpa dengan Sofiyah contohnya. Dia kata Muhammad ni musuh apa dia? Musuh pak hang dulu yang perang kan, isu perang ni. Nikah dia. Dia tak beriman, dia pening kan. Tu Nabi tolakkan dia. Okey. Baginda juga pernah mengahwini seorang wanita dari Bani Murrah. Maka ayahnya telah berkata kepada baginda, sesungguhnya dia menghadap penyakit sopak, namun tidak apa-apa padanya. Maksudnya memang si ayah ni bagi dah perempuan tu pada Nabi kan. Kemudian baru ayah dia cakap, dia ni ada sopak, ada baros kan. Kemudian maka Nabi pun pulang. Maksudnya Nabi pulang, maka diketahui bahawa dia mengidap sopak. Dia sopak balik kan. Okay. Jadi yang menunjukkan bahawa
kalaulah si wanita itu memiliki, dipanggil apa, penyakit-penyakit yang dipanggil apa, boleh menyebabkan diri kita ni rasa macam geli, seperti sopak, seperti apa lagi, seperti kena penyakit kecil manis yang apa, yang luruh kulit tu kan, ataupun habis wajah tukar dan semua, kita boleh untuk minta fasah kan. Kalau bagi lelaki lah, kalau perempuan, bagi perempuan dia boleh apa, dia boleh minta cerai. Perempuan dia boleh minta fasah, lelaki dia boleh cerai. Boleh faham kan? Okay. Baginda juga pernah meminang seorang perempuan dari ayahnya, maka ayahnya menyifatkan perempuan itu kepada Nabi Rasulullah SAW dan berkata, aku tambah lagi untukmu bahawa dia tak pernah langsung sakit. Tak pernah langsung sakit tu kan. Maka kata Nabi SAW, itu bukanlah suatu yang baik di sisi Allah. Maksudnya apa? Kalau orang yang sakit adalah apa? Orang yang disayangi di sisi Allah. Kalau orang yang tak sakit, maksudnya apa dia? Tak disayangi dia Allah Ta'ala. Sebab tak ada ujian apa, tak ada bala apa. Allah nak sentiasa dalam apa? Tipu daya. Macam Fir'aun tak ada sakit. Demam tak pernah, batuk tak pernah. Tu Fir'aun. Maka boleh faham? Maka Nabi SAW meninggalkannya. Boleh faham bila. Dan adalah mahar baginda kepada para isteri baginda adalah 500 dirham bagi setiap seorang. Inilah pendapat yang paling rajih. Inilah pendapat yang paling rajih, melainkan Safiyah dan Ummu Habibah. Safiyah diberikan apa, hantaran lebih daripada itu lagi. Ummu Habibah ada berapa? 400 dinar tu dia. 400 dinar. Radhiyallahu anhum jami'an. Habis berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan isteri-isteri baginda Nabi SAW. Masuk pula nanti membicarakan berkenaan dengan anak-anak Nabi SAW. Yang anak-anak Nabi tu dia sebut nama lah. Nama apa tu, kisah sikit-sikit je. Dan habis lah kitab pun. InsyaAllah esok habis lah. Esok habis boleh tidur lah tadi. Okay. Sekarang ada soalan apa-apa? Ya. Okay, berkenaan dengan masalah masalah pertama yang lebih berdampak tu. Pertama, memang satu khususiat bagi Nabi SAW. Itu lebih berdampak khusus bagi Nabi. Tak boleh lebih, kita tak boleh. Satu ada apa disebutkan dalam apa? Dalam surah An-Nisa kan. Surah An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna aw sulasa. Masna wa sulasa wa ruba' kan. Masna wa sulasa wa ruba'. Fa'in, betul? Fa'intum ala ta'dilu fawahidatun mimma au mimma malakat aymanukum kan. Okey, kan sebut ayat Quran tu Nabi Allah SWT sebut apa dia? Kalau nak nikah apa dia? Sama ada dua kan, sebut dua dulu, tak sebut seorang. Haji Nazar ni. Okey, dua dulu kan. Kalau boleh banyak dia buat tiga. Kebanyakan empat saja. Ni level. Memang ijma' ulama yang disebutkan berkenaan dengan tafsir ayat ni dibenar hanya 4 sahaja. 4. Okey, boleh tak? Okey, yang kemudian kalau tak mampu jadi apa? Seorang. Ataupun mimma malakat aymanukum. Mimma malakat aymanukum daripada kalangan hamba yang kamu setubuhinya, itu dipanggil milku yamin. Hamba perempuan yang disetubuhi dipanggil istilah milku yamin. Milku yamin dia ada hukum khusus yang tak ada pada hamba-hamba yang lain. Itu kita akan bincang nanti. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah apa? Berkenaan dengan masalah kahwin 4 ni. Memang apa? Nabi SAW apabila disyariatkan yang sebut 4 orang tu, ada di kalangan sahabat ni yang 7 orang, 5 orang, 6 orang isteri kan. Waktu tu Nabi SAW suruh apa? Suruh si suami ni pilih dia yang 4, yang ni mesti bercerai. Bila pilih 4, yang ni mesti dia cerai. Satu memang di kalangan apa? Di kalangan para sahabat ada yang ni cerai dan sebagainya. Boleh tak? Itu yang disebutkan. Okey. Isu seterusnya adalah masalah mut'ah. Masalah mut'ah ni adalah apa? Sepakat di sisi ahli sunnah wal jamaah mengatakan nikah mut'ah. Asal mut'ah itu adalah nikah dalam yang diletakkan tempoh. Perkahwinan yang diletakkan apa? Yang diletakkan tempoh. Ijma' ahli sunnah wal jamaah mengatakan mut'ah itu sebelum ini diharuskan
bagi tujuan peperangan. Cuma apa? Cuma diharamkan ataupun dinasahkan keharusannya itu, iaitu tidak boleh diletakkan tempoh dalam perkahwinan. Mut'ah tak boleh, haram. Kecuali geng ahli Syiah. Syiah menganggap bahawa apa? Mut'ah itu tidak dinasahkan sekali-kali. Boleh untuk meletakkan apa? Meletakkan apa dia, tempoh dalam perkahwinan tu. Jadi masalah khilaf ni dipanggil apa? Khilaf antara ahli sunnah dengan Syiah. Tapi dipanggil sebagai khilaf apa? Khilaf dalam masalah cabang furu' fiqh. Bukan termasuk dalam khilaf masalah akidah. Boleh faham tak? Tapi kita panggil, nak kata ijma' ahli sunnah wal jamaah haram kaya mut'ah. Siapa yang melafazkan tempoh dalam apa? Dalam akad dia, sah tak nikah dia? Sah? Tak sah secara ijma'. Boleh faham tak? Tak sah. Okey, boleh faham? Tu masuk dengan mut'ah. Okey, boleh faham tu? Okey. Apa lagi? Boleh faham tak ni? Boleh. Duk main ni. Tak apa, budak-budak apa, menyeri majlis. Okey. Berkaitan dengan satu isu lagi, berkaitan dengan isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah isu yang dimainkan oleh golongan orientalis yang mengatakan pertamanya Nabi berkahwin banyak kerana apa? Kerana syahwat dan juga gila seks. Adakah benda itu betul? Kalau kita tidak betul ke tak? Salah. Pertama, yang Nabi kahwini semua janda-janda kecuali Sayyidatina Aisyah. Kalau betul gila seks, kan? Pilih apa janda-janda hak tu orang nak meninggal ni? Jadi meninggal hati. Pilih apa kalau gila seks, betul tak? Tu satu. Depa ni tak reti apa fikiran. Hampa tu gila seks. Duk pergi buat macam-macam orang, betul tak? Tu kena faham. Kemudian yang kedua, antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan Nabi untuk mengahwini lebih daripada apa? Daripada 4 orang ni. Pertama adalah apa? Adalah untuk meluaskan jaringan dakwah. Dakwah apa? Dakwah Nabi SAW. Itu yang pertama. Kerana apa? Kerana adat dahulu adalah apa? Adalah apabila sesuatu kabilah seorang tu berkahwin antara apa? Ketua kabilah dengan anak ketua kabilah yang lain. Dia akan jadi sebagai apa? Sebagai tanda persahabatan dan juga tanda satu-satu persepakatan. Bila kalau macam contoh dululah kerajaan Melayu Melaka kahwin dengan puteri Aceh. Kan? Tanda persefahaman. Dulu punya ni style. Itu yang pertama. Dan kemudian untuk apa? Untuk nak menjaga dakwah, jaga masa panjang dakwah pada setiap kabilah dan melembutkan hati kabilah-kabilah yang masing-masing itulah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apa? Antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ataupun membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada apa? Lebih daripada 4 itu adalah apa? Supaya sekalian daripada apa? Daripada isteri-isteri baginda itu bertanggungjawab untuk menyebarkan apa? Menyebarkan dakwah dan juga apa? Bukan dakwah, menyebarkan apa? Syariat-syariat dan juga isu-isu hukum hakam dalam rumah. Boleh faham tak? Kadang 4 orang kadang terlepas benar, ni 9 orang. Boleh faham? Apabila sebarkan satu-satu perkara, apa yang Nabi buat dalam rumah, apa hukum hakam yang kami minta daripada Nabi, apa sekian-sekian, jelas tak hukum Islam? Jadi kita kata tidak ada langsung apa berlaku dalam hukum hakam tu ataupun hal ehwal Nabi, sama ada di luar bersama dengan sahabat, bersama dengan yang lain, dan dalam rumah pun kita boleh tahu secara detail. Itu kita panggil apa? Itu adalah hikmah dibenarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi lebih daripada apa? Daripada 4 orang. Supaya bukti Nabi itu benar. Semua orang tengok bukti Nabi memang apa? Tak sama rumah dengan apa? Di luar. Kalau kita tadi saya sebut kerana lain. Kalau bini pelekeh tu tahu dah macam mana panggil kita. Panggil pengotok, kan? Boleh faham tak? Okay, itu yang disebutkan berkenaan dengan hikmah. Boleh? Okay, ada soalan lain? Ada? Habis awal ni.